Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Buletin Antara Pos 6 April 2017. Antara paparan menarik hari ini. Perbahasan usul pindaan Akta 355 ditangguh sidang Julai akan datang. Tiada seorang pun bukan Islam pernah dihukum menggunakan Akta Mahkamah Syariah, kata Hadi. Perbahasan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 ditangguhkan ke sidang Julai akan datang. Speaker Parlimen Tan Sri Pandikar Amin Mulia mengumumkan perkara itu selepas usul tersebut dibacakan Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan kemudiannya disokong Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Taqiyuddin Hassan. Menurut Pandikar, beliau berkuasa penuh untuk menentukan perjalanan mesyuarat Dewan dan membuat keputusan berdasarkan kuasa yang ada padanya. Maka saya telah membuat ketetapan untuk perbahasan selanjutnya ataupun masalah ini dikemukakan kepada majlis dan dibahas dan diputuskan pada sisi yang akan datang. Penangguhan sidang itu dibuat kira-kira jam 4 petang. Sidang Dewan Rakyat selanjutnya dijadual diadakan pada 24 Julai ini. Tiada seorang pun individu bukan Islam didenda menggunakan Akta Mahkamah Syariah sejak 50 tahun lalu, tegas Hadi. Malah Hadi memberitahu pindaan itu hanya untuk menaik taraf bidang kuasa Mahkamah Syariah yang selama ini hanya sama taraf dengan Mahkamah Magistrate yang merupakan mahkamah paling rendah dalam senarai Mahkamah Sivil. Hadi ketika membentangkan usul pindaan Akta 355 buat kesekian kalinya berkata, masyarakat bukan Islam tidak perlu bimbang atau gusar dengan cadangan pindaan akta itu. Bidang kuasa jenayah ini hanya terpakai kepada orang-orang Islam di dalam negara ini dan tidak terpakai kepada golongan bukan Islam sebagaimana dalam akta asalnya. Dan sejarah sudah membuktikan bahawa sejak Akta 355 ini diluluskan 52 tahun yang lalu, belum pernah ada seorang bukan Islam yang didakwa kesalahannya di bawah mana-mana mahkamah syariat negeri. Undang-undang jenayah syariat negeri yang diwujudkan daripada Akta Induk ini. Oleh hal yang demikian, kita memohon yang berhormat bukan beragama Islam tidak perlu berasa bimbang akan implikasi cadangan pindaan ini kerana tiada seorang warga bukan Islam yang akan disabitkan atas apa-apa kesalahan jenayah syar'i di bawah Akta 355 ini. Hadi kemudiannya menegaskan pindaan terhadap akta itu perlu dibuat memandangkan bidang kuasanya amat terbatas. Bidang kuasa 1965 Akta 355 adalah untuk memperkasakan mahkamah syariat. Pada masa sekarang, bidang kuasa jenayah mahkamah syariat ialah sangat terbatas. Bidang kuasa ini masih rendah dari bidang kuasa majlis kelas 1. Kecoh, itu situasi yang berlaku ketika Hadi bangun membentangkan usul untuk meminda Akta 355 tengah hari tadi. Seorang demi seorang ahli Parlimen pembangkang bukan Islam bangun membacakan peraturan tetap yang dilihat sebagai cubaan untuk melambat-lambatkan Presiden PAS itu membentangkan pindaan usul tersebut. Sebaik sahaja Hadi bangun untuk membacakan usul persendirian tersebut, beberapa ahli Parlimen pembangkang bangun mencelah. Antaranya Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Dio, Ahli Parlimen Alostar Goi Xiao Leong dan Ahli Parlimen Gelang Patah Lim Kit Siang. Selamat Muhammad tahu. Oleh kerana Kabinet Gelang Patah. Duduklah. Tidak. Duduklah. Tapi saya mau duduklah. Tarik balik. Macam tu. Kalian berhormat. Kalian berhormat. Tolong sini kalian berhormat. Betul kawan duduklah. Keletah Ahli Parlimen Pembangkang mengundang rasa kurang senang Ahli Parlimen Barisan Nasional. Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Aziz Abdul Rahim bangun dan menuduh pembangkang cuba membuang masa. Pandikar kemudiannya mengugut akan menghalau mana-mana ahli parlimen yang mengganggu Hadi daripada membentangkan usulnya. Hadi kemudiannya menamatkan pembentangan tersebut sekitar jam 1 petang sebelum disokong Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Taqiyuddin Hassan.
Dalam pada itu, beberapa pemimpin PAS berpuas hati dengan pembentangan yang dilakukan Presiden mereka hari ini. Ahli Parlimen Temerloh, Nasruddin Hassan, yang dilihat gagal menyembunyikan air matanya ketika Hadi membentangkan usul itu berkata, walaupun hala tuju pindahan ini masih tidak diketahui, tetapi sekurang-kurangnya penjelasan Hadi itu sampai kepada Ahli Dewan Rakyat. Nasruddin dilihat beberapa kali menyapu air matanya ketika ahli Parlimen Marang membacakan usul persendirian itu. Nasruddin yang duduk di belakang Hadi satu barisan dengan ahli Parlimen Kota Baru Datuk Taqiyuddin Hassan dan ahli Parlimen Pasir Mas Nik Abdul Aziz. Sementara itu, seorang lagi pemimpin PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berharap pindahan ini dapat diluluskan. Dan ini hari yang sangat sejarah sebuah usul persendirian untuk naik taraf Mahkamah Syariah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan insya-Allah. Setiap ahli parlimen dia diwakili oleh pengundi Melayu Islam. Dia ini hak bagi pengundi dia, sepatutnya dia menghargai dan mengiktiraf. Bagi ahli Parlimen Barisan Nasional Datuk Seri Wee-Ka Siong pula menganggap pembentangan Hadi itu sekadar penjelasan lanjut yang ditangguhkan sejak Parlimen November lalu. Malah tegasnya pendirian MCA masih tetap sama untuk tidak menyokong usul ini dan mengguna pakai keputusan yang dicapai pada Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Berpandukan pada mesyuarat yang lalu, beliau juga meminta speaker kerana beliau tidak sempat dengan huraian dan hari ini speaker bagi dia peluang untuk menghuraikan. Dan setakat itu saja huraian dan disokong oleh Setiausaha Agongnya dan ditamatkan mengikut budi bicara dan juga kuasa speaker. Manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewakili ahli Parlimen Pembangkang pula menyatakan tindakan speaker yang menyekat mereka daripada menyatakan pandangan tidak mendukung sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan negara. Jadi bila tidak diberi peluang kepada bukan saja pembangkang, ahli parlimen lain untuk menyuarakan pandangan, bagi saya ini menyekat kebebasan. Saya tidak mempersoalkan kuasa speaker. Memang dia kata dia ada hak dia buat keputusan. Tapi speaker juga harus mempertimbangkan dalam sistem demokrasi berparlimen. Hala tuju parti yang kabur, ketidakcukupan pengurusan parti serta sifat kronisme yang didakwa diamalkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM menjadi faktor utama 500 ahli bahagian Rembau keluar meninggalkan parti. Wakil PPBM Rembau Muhammad Anasuddin berkata lebih 1,000 lagi baki ahli bahagian tersebut akan turut berbuat demikian dan diikuti dengan bahagian-bahagian lain di seluruh Negeri Sembilan. Tujuan saya untuk buat sidang media ni hanyalah untuk memaklumkan pada tuan-tuan, pada seluruh Malaysia dan seluruh dunia, kita keluar pada Parti Bersatu. Sebab kami tiada keyakinan dan kepercayaan pada kepimpinan tertinggi Parti Peribumi Bersatu. Kami memandangkan pilihan raya dah dekat. Kita perlukan ada gerak kerja yang mantap. Jika Parti Peribumi Bersatu masih dalam keadaan yang lembab, sehingga hari ini tuan-tuan pun tak tahu lagi siapa ketua di Negeri Sembilan. Kalau UMNO BN umumkan pilihan raya masa terdekat ni, tak ada ketua. Hanya dilantik ketua bahagian. Beliau yang menyertai parti itu pada Oktober tahun lalu mendakwa PPBM mengamalkan kronisme sehingga individu yang tidak layak dilantik memegang jawatan. Amat menduka citakan saya. Ketua bahagian yang dilantik bukan daripada calon-calon yang menawarkan diri ketika tarikh tutup bulan 12 tahun 2016. Amat menduka citakan apabila diumumkan melantik ketua bahagian di Rembau, telah dilantik orang yang tak pernah berkecimpung dalam Parti Peribumi, malah belum jadi ahli lagi. Malah beliau tidak menjadi ahli Parti Peribumi, telah dilantik sebagai ketua bahagian. Sementara itu, seorang pemimpin UMNO menegaskan perjuangan PPBM bukan berlandaskan pada bangsa dan agama, tetapi lebih kepada dendam. Datuk Abdul Syukur Idrus menegaskan kewujudan PPBM itu lebih kepada perjuangan untuk pemimpin mereka. Apa yang kita lihat hari ini, perjuangan parti ini bukan suatu perjuangan untuk bangsa. Perjuangan parti ini adalah satu perjuangan untuk seolah-olah membalas dendam
di atas apa yang berlaku kepada teraju kepimpinan mereka, iaitu apa yang kita tahu di bawah pimpinan Muhyiddin, Mokri sendiri, Mahathir sendiri yang menjadi pengurusi parti itu. Ini pasti untuk memperjuangkan diri mereka sendiri yang tersingkir daripada kerajaan dan juga daripada parti UMNO selama ini. Antara Pos juga cuba menghubungi Naib Presiden PPBM Datuk Hamidah Othman, namun beliau enggan mengulas perkara berkenaan. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok hari ini memfailkan saman fitnah RM1 juta terhadap pemimpin Gerakan Merah Datuk Seri Jamal Mat Yunus di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saman itu dikemukakan ekoran dakwaan Jamal yang juga adalah Ketua UMNO Sungai Besar bahawa pemimpin DAP itu menyalahgunakan dana skim mesra usia emas SMUE yang di bawah pentadbiran Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS. Until, as you know, that last week MACC officers came to my office and took away all my SMUE files. So we have given them boxes of documents to SMUE, to SPRM, MACC. So whatever Jamal has done had really, jeopardized my work and also my reputation as a wakil rakyat. SMUE adalah skim bantuan kecemasan di mana ahli keluarga yang lahir di Selangor boleh memohon untuk mendapatkan wang perbelanjaan pengebumian sebanyak RM2,500. Terdahulu Jamal pada 16 Mac lalu memfailkan laporan kepada SPRM berkaitan penyelewengan dana YAWAS yang mengaitkan Teresa. Beliau mendakwa sebanyak RM200 juta dana SMUE disalahguna. 3 pemain sebuah kelab bola sepak dalam Liga Perdana ditahan selepas dipercayai terbabit menerima rasuah daripada buki untuk menentukan keputusan perlawanan semalam. Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata seorang daripada mereka ialah pemain import. Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Azam Baki mengesahkan tangkapan itu dan berkata pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan perbuatan yang boleh menjatuhkan reputasi sukan negara. Suspek berusia antara 26 hingga 29 tahun. Bagaimanapun, pemerhatian dalam carta Liga Perdana mendapati kelab berkenaan tidaklah begitu menyerlah dan berada pada kelompok agak tercorot. Bagi kes itu, mereka dipercayai mengambil antara RM10,000 hingga RM30,000 bagi menentukan keputusan perlawanan dalam Liga Perdana. Bagaimanapun, menurut beliau, mereka dipercayai sudah mengaut keuntungan ratusan ribu ringgit hasil daripada wang rasuah bola sepak. Seorang pemandu trailer mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan memandu laju sehingga menyebabkan kematian 6 sekeluarga di kilometer 403.2 Lebuh Raya Utara Selatan Ahad lalu. Tertuduh Muhammad Syarul Nizam Anwar membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Kuala Kubu Baru Zulhilmi Hassan. Pendakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara laju sehingga mengakibatkan kematian 6 sekeluarga itu. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun selain denda antara RM5,000 hingga RM20,000 manakala lesen memandu digantung. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000. Dalam kejadian 7.46 pagi Ahad lalu, Lam Wailun 46 tahun dan isterinya Wong Chek Lee 53 tahun serta 2 anak lelaki mereka Lam Jiang 19 tahun dan Lam Jihong 13 tahun maut setelah kenderaan dinaiki mereka dihempap trailer. Turut maut bapa dan adik Lam Leong Choi 76 tahun dan Lam Wee Kiat 35 tahun. 2 rakyat Malaysia dilaporkan hilang di Jakarta, Indonesia sebaik mereka tiba pada 30 Mac lalu. Kamarul Arifin Muhammad Darus, 27 tahun dan Muhammad Syafa Ahmad, 29 tahun. Dilaporkan dilihat kali terakhir ketika berlepas ke Jakarta menaiki pesawat AirAsia jam 2 petang pada tarikh yang sama dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 di Sepang. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memberitahu pihaknya mengambil maklum mengenai perkara ini.
Pihak kedutaan juga bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia dan Malaysia untuk mengesan kedudukan terkini mereka. Selain pihak keluarga, kedua-dua individu ini juga sedang berhubung rapat dengan Kementerian Luar Negeri. Mereka berdua dikatakan bercuti ke negara itu selama 4 hari untuk menonton satu konsert yang diadakan di Jakarta bersama 6 lagi rakan sebelum dijadual pulang semula ke Malaysia Ahad lalu. Tetapi semakan mendapati tiada rekod menunjukkan mereka pulang ke Malaysia. Sekian Buletin Antara Pos. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.